petang dan selamat datang ke dalam. Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan. Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program Rujuk Rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat pada deposit anda yang digabungkan untuk memberi sejumlah $5,000 di atas jumlah pelaburan anda. Ini memberi anda keupayaan untuk bermula dengan modal yang lebih besar. Program bonus ini memberikan kredit serta-merta pada deposit anda dengan deposit serendah $5 sahaja tersedia untuk akaun MP4 dan juga MP5. Bonus ini diberikan secara automatik kepada semua pelanggan yang melakukan deposit ke dalam akaun dagangan mereka. Jadi tunggu apa lagi? Tuntut bonus anda sekarang! XM menawarkan program kesetiaan di mana pelanggan mendapat ganjaran untuk setiap kali mereka berdagang dengan XM. Ini adalah cara kami untuk menunjukkan penghargaan kami kepada pelanggan. Apabila anda mula berdagang, anda akan menerima XMP yang boleh ditebus pada bila-bila masa untuk ganjaran bonus kredit. Lebih banyak XMP yang anda terima, lebih banyak ganjaran bonus kredit yang anda boleh tebus. Anda boleh mula menjana pendapatan sebaik sahaja anda mula berdagang, tanpa perlu membuat sebarang pendaftaran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kita buat kesimpulan apa yang kita bincangkan dalam analisa tadi ya. So, setakat ini untuk pergerakan di pasaran di indeks preferably saya lebih prefer kalau dia buat correction yang lebih besar. Jadi kita akan ada structure yang lebih jelas dan paling jelas dekat sini adalah US30 because at the moment dia punya correction ni kalau kita ambil daripada this kaki yang ini kepada level semasa dia ngam-ngam 100% yang besar. Faham tak? Dia ngam-ngam 100%. Jadi kita jangkakan akan berlaku something lah dekat kawasan sini. Daripada level semasa. Could it go up? Yes. Boleh tak dia naik ke atas? Boleh. Boleh di mana kita masih menghabiskan X sini. Faham tak? Sini akan jadi 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kita akan buat B kat sini. Dan jadi kalau itu berlaku kita tengah jangka yen dynamic yen dynamic kat situ. Kalau itu berlaku. Setakat ini tak ada. Setakat ini nothing. We are looking at more downside. Kalau dia ke bawah, kita cari long. Kalau dia ke atas, kita tunggu apa yang chart tunjukkan kita dan apa nak dibuat seterusnya. Setakat ini main view adalah dia ke bawah. Sebabnya semasa untuk indeks pergerakan ke atas tidak diikuti oleh rally dekat yen. Kita tak nampak rally dekat yen. Ada, yes, dia naik ke atas tetapi tak rally.
Euro JPY tak rally, AUD JPY tak, dia tak break. Dia tak ada. Kalau dia buat 1618 break yang besar punya fractal, saya akan tukar the whole thing kepada yen dynamic. Tapi tak ada. Tak dapat. Saya pun suka kalau yen dynamic. Yen dynamic, teknik 3711 ni paling simple. Masa yen dynamic, dia lah yang senang dipakai. Masa market tengah correction macam ni, tunggu. Tapi masa yen dynamic, maksudnya masa market trending, wah, senang nak pakai dia. Sebab kita menggunakan trending teknik. Jadi masa market trending, senang nak pakai. Okey, jadi tak diikuti oleh trend, oleh momentum pada waktu ini. Okay, we are still expecting dolar punya kekuatan apabila USD JPY ni menghabiskan this move dan USD JPY dalam wave 3 ke atas, dolar index pun akan dalam wave 3 ke atas, sama. Kita masih menjangkakan masih ada kekuatan last untuk dolar. Okay. Itu main view sekarang, itu apa yang ditunjukkan oleh chart, dan itu based on korelasi structure semasa, itu yang highest probability yang saya dapat come out. Of course dia ada banyak lain, kalau nak lukis lain, tetapi berdasarkan apa yang kita nampak, itu yang saya present sekarang. Okay, so apa kita tunggu? Minyak. Kita tunggu untuk indeks ke bawah sikit. Untuk long minyak, apabila indeks sampai dekat yang tu tadi, minyak sampai wave 2, yen pair masih ke bawah, itu yang kita sedang expect sekarang. Dan indeks satu lagi ke bawah lah. Kalau dia tak buat benda tu, indeks ke atas, then kita carilah sama juga minyak untuk ke atas. Okey, jadi kalau tak ada soalan lain, kita lihat kepada topik kita pada hari ini. Semalam kita dah bincangkan mengenai struktur asas dalam pasar. Mana pula dia pergi? Tak apa. Kita dah bincangkan mengenai struktur asas dalam pasar. Basic dia ada tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama adalah struktur. Okey. Struktur. Itu yang pertama. Betul ke spelling saya? S-T-R-U-K. K. Nampak macam K tu. T. T dia tak sambung. Tersambung sebelah K tu. Yang pertama struktur. Jadi menurut Elliot, kita apabila kita nampak pergerakan yang membentuk trend, dia dibentuk oleh 5 wave. Ingat, 5 wave ni pun sekiranya dia adalah satu yang membawa kepada arah, dia dihabiskan dengan satu. Okey? Kalau dia bergerak dalam pembetulan, dia dihabiskan dengan abjad. A, B, C, W, X dan Y. Itu abjad. Kalau anda nampak 1, 2, 3, 4, 5, 1. Itu trend. Elliott wave ni cuma map. Dia tak ada apa-apa pun. Orang ingat, Elliott wave ni adalah satu holy grail. Teknik paling berat dah 100 lebih tahun. Ini yang paling bagus. Tak. Saya tak akan bet on Elliott wave. Saya lihat kepada korelasi. Saya gunakan Elliott wave untuk menyatakan apa map yang saya nampak daripada korelasi pasaran. Tapi untuk nak tandakan korelasi pasaran menggunakan Elliott wave, anda kena faham benda ni dahulu. Okey? Dan pergerakan pembetulan yang ditandakan dengan menggunakan abjad. A, W kalau dia 3, B, X kalau depan ni adalah 3, dan C ataupun Y. Dan kalau dia trending, kalau permulaan trend, ini adalah 2. Ingat, 5 A, B, C, W, X, Y, dia kena habiskan something. Anda tak boleh, saya nampak masih ramai yang cuba melukis Elliott wave. Dia lukis macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia tergantung.
Tak ada apa-apa. Lepas tu dia lukis ke bawah. Lepas tu dia lukis ke atas balik. 5 dia tak habiskan apa-apa. Dia kena habiskan something tau. Sama ada A ke, 1 ke, 3 ke, 5 ke, C ke. Dia kena habiskan something. Dia tak dapat tergantung. Anda kena habiskan. Setiap kali anda jumpa 5, setiap kali anda jumpa C, ada jumpa Y, dia kena habiskan something. Okey. Sekarang ni. Sekarang ni. Ini dah ada trend tak? Belum. Trend adalah siri pergerakan. Siri. Di mana kita ada low, high, higher low, higher high. Itu adalah trend. Dekat sini, kita baru saja ada 1, 2, low, high, higher low. Belum ada trend. Di sinilah kita boleh gunakan Elliott Wave punya map untuk kita nak faham bila trend tu wujud. Trend cuma wujud apabila resisten dekat satu ni break. Itu baru ada trend macam yang dekat sini. Sebab itu ingat tak yang tadi tu, ni siapa saya katakan tadi, selagi dia tak break tak ada apa-apa. Dia masih lagi boleh buat benda ni yang Nasdaq tadi dia masih boleh, selagi dia tak break high dia masih boleh naik, lepas tu jatuh balik ataupun dia terus naik. Dia naik, break, baru kita kata oh itu trend ke atas, dan kita tukar kita punya view. Itu yang saya maksudkan, biar chart ceritakan kepada kita apa yang price nak buat. Bukannya oh macam nak naik, tak, dia kena break dia naik. Kita tak dapat macam, tak dapat kita kena oh dia dah break, something is happening, ada perubahan dalam structure. Itu caranya kita melihat kepada structure. Kalau dia tengah-tengah tu tak tahu, saya tak tahu. Dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh buat macam-macam dekat kawasan tengah-tengah ni. Kita cuma bertindak apabila something happen. So, kita sebagai retail trader, anda tak ubah trend market. Kita trade bila oh ada trend lah, then kita trade. Okey. Jadi apa yang kita, jadi kat sini bila kita ada break, then kita ada trend. Jadi yang pertamanya kita lihat structure. Macam mana kita nak tahu ini habis? Seperti yang kita ceritakan semalam, benda nombor 2, anda akan melihat momentum. Momentum. Jadi dalam slide ni saya dah letakkan penggunaan oscillator, contohnya macam RSI. Ini adalah kepada velocity dan magnitude pergerakan. Sama ada lihat kepada divergence, kena pasti lekuk 3 dengan RSI yang dengan momentum paling tinggi. Penguncupan segitiga, bila kita lukis segitiga, RSI juga kena buat segitiga. Dan kita mengenal pasti connector, penyambung, di mana apabila kita ada satu correction itu adalah penyambung. Faham tak? Yang ini. Yang ini. Yang A, B dan C. Corrective structure adalah penyambung. Dalam Elliott, simple je. 5, 3. 3 penyambung. 5 trend. 3 penyambung. 5. Semua 5, 3, 5, 3, 5, 3. Semua 5, 3, 5, 3, 5, 3. Kalau dia 5, 5, 5, 5, itu tak ada. Dia 5, 3, 5, 3. Kalau dia 5, 3, 5, 5 balik. Turun balik 5. 5, maksud saya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita nampak 5. 5 yang ni adalah 1. Kalau kita katakan ini trend ke atas, 5 yang sini adalah 1. Lepas tu 2, 5 lagi. Dia dikira sebagai 1, 2, 3 selagi dia tak break ini. Kalau dia break
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dia 5, 3, 5, 3. Elliot ni, kalau anda faham konsep 5, 3, 5, 3, lepas tu anda pecahkan dia kepada kecil-kecil, dia jadi senang faham. Kalau anda sibuk setiap lekuk ni, anda akan dapati Elliott wave adalah benda mustahil. Ini kunci dia, dia semua 5-3. Semua cerita dia 5-3. Semua. Tak kira apalah 5-3. Segitiga 5-3. Diagonal 5-3. Okey, semua. Jadi kalau anda nampak, lepas tu dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia turun 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 dia break yang ini. Macam mana kita nak kira benda tu? Apa maksud benda tu? Apa maksud dia kalau ini kita nampak macam ni? Ni selalu jadi tau. Ini selalu jadi tau. Ya? Kita tadi sebelumnya kan, kita akan tandakan 1, 2, 3, 4, 5. 1. A, B, C. 2. Lepas tu kita tandakan ini sebagai 1, 2 kecil 3, 4, 5. Lepas tu dia break macam ni. Dia break macam ni. Benda ni selalu jadi. Apa yang anda akan buat kalau dalam keadaan macam ni? Ya? Apa yang anda akan buat dalam keadaan macam ni? Ada few benda. Ya? Anda akan letakkan consider konsep dia panggil sebagai extension. Instead of satu ni habis kat sini, anda akan extendkan satu ke sini. Dan anda akan extendkan ke semua ni sebagai wave 3. Tu benda-benda dia. Yes. Ataupun flat. Itu satu lagi lah tu. Tapi anda takkan jangka flat kecuali lain-lain aset berkaitan buat flat. Kalau tak tengok betul Fi. Sebab itu anda tak dapat lukis Elliott wave cuma tengok satu instrumen lukis semua lekuk dia. Dia tak dapat. Saya ada few months ago seorang ni dia buat Elliott wave. Dia memang search semua dah, kecewa lah apa semua macam-macam, kecewa semua ada. Dan dia contact saya, dia ikut kita punya sesi sekali. Mungkin dia ada sekarang. Anda tahu siapa diri anda kan? Tapi saya takkan sebut nama. Dan dia memang ikut saham Malaysia. Ya? Dia tandakan semua kepada 5 kaunter. Dan dia memang trade semua 5 ni. Dan bila dia dan masalahnya, dia tengok different sector tau. Dia ambil satu saham daripada satu sektor dekat bursa kita lah. Nasihat saya dia simple dia. Sebab dia katakan, dia dengar sesi saya dan dia faham apa saya cuba sampaikan, di mana semua ni berkaitan. Dia kata dia lukis je, dia ikut dia lukisan dia tak salah tau. Lukisan dia tak salah. Hukum Elliott wave dia semua betul. Kalau saya ubah satu ni ke sini, saya kena banyak berfikir kepada instrumen berkaitan yang lain dalam kumpulan yang ini. Sebab itu apa yang saya nasihatkan kepada dia, contoh macam kita lukis indeks ni. Macam kita lukis indeks kat sini. Kenapa kita gunakan minor? Kenapa saya katakan tadi, dekat yen ni, dekat Nikkei ni, saya akan tukarkan ini kepada A dan B ataupun W dan X antara dua. A dan B lah. Saya lihat ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa? Konsep ketiga dalam Elliott wave yang tak ramai orang masukkan adalah tempoh ataupun masa ataupun fraktal, perkaitan di antara
Fractal, itulah konsep yang saya gunakan dalam correlation, dalam membuat map Elliott wave. Bukannya cuma lukis Elliott wave, itu buang masa kita. Dengan Yen, dia lain kalau sekadar lukis. Betul, kalau kita cuma lukis cat JPY, dia akan lain. Dia akan lain. Ya. Dia akan naik. UCAT mungkin break ke bawah lagi. Kalau UCAT break ke bawah, cat JPY akan naik lagi. Nah, kita tengoklah apa jadi. Ini maksud saya, UCAT. UCAT. UCAT kat sini, seperti yang kita tandakan sebelum ni, ini mungkin masih dalam X. Kalau dia break di support dia. Nah, ni kita cuma tukar color. W, X dan Y. Mungkin kalau ini ke bawah lagi, cat JPY kat sini. Cat JPY akan break di side. Dan kita akan extendkan C ni ke sini. X ni ke sini. Akan extendkan X ni ke sini. Ini tak, ini akan jadi flat. A, B dan ini flat. Kita akan extend this, faham tak? Ini akan jadi extension. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini akan jadi macam ni. Adakah dia menukar trend yang lain? Tak. Tak. Sebab itu tak dapat cuma buat satu sahaja. Anda ambil, ada yang cuba jadi bijak. Okey, aku trade, aku ambil satu pair yen, satu pair US dollar, satu index. Lukis dia lengkap. Buat correlation dia tanpa tengok yang lain-lain. Mungkin UCAT break, mungkin Euro US dollar break, GBP, sebab dia akan mengubah. Kalau dia break satu fractal yang lain, menyebabkan saya tak dapat nak lukis X. Contohnya macam UCAT tadi kan, macam UCAT. Kalau cat JPY ni break ke bawah dan UCAT ni kan, dan UCAT ni saya tak dapat lukis sebagai X, sebabnya dia break. Saya tak dapat lukis sebagai X ini dan sebabnya dia break satu kat sini. Contohnya satu kat sini, dia break ke bawah. Yang ini break ke bawah. Kalau ini berlaku, dua kita habis kat sini tau. Ada lagi ke kekuatan US dollar? Tak ada. Kalau ini break ke bawah, AUD US dollar kita terbang ke atas. NZD US dollar kita lukis ke atas. Euro US dollar kita lukis ke atas. GBP US dollar kita lukis ke atas. Tapi kalau cat JPY cuma break this support, cuma break macam ni, cuma break di sini, cuma break atas ini, atas yang ini macam ni, dan dia tak break high kat sini. Kalau ini break high kat sini, break satu kat sini, UCAT ni saya akan habis kat sini dan turun ke bawah. Dolar dah habis dah. Dolar tak ada naik ke atas. Faham tak? Kalau ini break ke bawah, cat JPY break high di sini, saya tak akan katakan US dollar ada kekuatan. Saya tak akan katakan dolar ada kekuatan. Tak dapat. Kena faham semua. Macam cat JPY ni USD cat dengan USD JPY. Dia bukannya cuma cat JPY. Dia adalah dibentuk oleh dua pair. Ada ambil UCAT, ada darab dengan USD JPY. Terbalikkannya USD cat tadi darab dia, ada akan dapat cat JPY. Euro US dollar darab dengan USD JPY, ada akan dapat Euro JPY. Dia tak ada benda yang stand alone, tak ada benda yang dia sahaja. So jangan cuba jadi bijak pandai untuk cuma lukis satu. Poin saya, kalau anda nak buat benda ni, anda kena kepada paling sebab itu saya cuma, ada orang tanya, bang, saya tahu abang banyak lukis chart kan, kenapa tak kongsikan semua? Sebab saya tak nak anda
jam. Apa yang saya kongsikan adalah lebih daripada cukup untuk anda trade currency, basic saham, indeks dan komoditi. Ini pun tak ada dalam dunia ni orang lain buat. Tak ada. Secara percuma, tak wujud. Tak wujud dalam dunia. Kalau berbayar, saya tahu ada. Ada 3 tempat berbayar. 3 tempat yang saya tahu. Tapi kalau free macam ni, tak wujud. Okay, sebab itu ada ambil benda-benda ni. Ambil benda-benda ni. Jadi itulah yang kita katakan mengenai correlation tadi. Jadi 3 benda untuk kita nak faham kepada structure market. Bila kita kata dia break, bila kita kata dia nak naik, bila kita kata dia nak turun, biar chart ceritakan. Jangan kita yang okey, dan kita masuk topik kita pada hari ini, iaitu kepada structure motif. Structure motif basic dia ada 3. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah kita ada structure motif biasa. Ini structure motif biasa. Di mana kita ada wave 1, ditandakan menggunakan nombor 2, 3, 4 dan 5. Itu structure motif. Tak ada Sunbi, tak ada yang free. Tak ada. Saya berani cabar bagi siapa-siapa yang jumpa yang marking macam tu diberi secara percuma. Dan update 2 kali sehari. Bagi tahu saya dalam dunia ni ada tak mana-mana? Ada tak mana-mana dalam dunia? Saya berani kata dalam dunia jumlah cat, kalau setakat 2-3 cat tu ada. Tapi dengan jumlah cat yang kita kongsikan, tak ada. Seriously. Tak wujud. Okey, ini adalah struktur motif biasa. Syarat-syarat untuk motif ataupun trend. Nombor 1, wave 2 tak boleh masuk bawah wave 1. Ingat, yang ni tak boleh langgar. Tak boleh langgar. Nombor 2, wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh pendek daripada wave 1, tapi kalau dia dah pendek daripada wave 1, dia kena panjang daripada wave 5. Ada yang kata dia paling panjang. Tak semestinya. Wave 1 boleh jadi panjang, wave 5 dia jadi panjang, tapi wave 3 tak boleh paling pendek. Itu je. Okey. Dan syarat yang ketiga adalah bila kita katakan dia motif, wave 4 tak boleh bawah masuk kepala wave 1. Ini tak boleh. Itu semua dalam nota sebenarnya. Itu syarat-syarat asas. Okey, now kita masukkan kaitan dengan Fibonacci. Ini semua dalam nota. Baik, saya refer nota lagi senang. Kaitkan dia dengan Fibonacci. Wave 1, bila dia terbentuk, biasanya dia tak jelas. Biasanya tak jelas. Dan fundamental biasanya tak kena dengan price. Ini kita nampak masa, ingat tak COVID-19? Masa COVID-19 kan? Masa bulan Mac tahun lepas kan? Fundamental semua tak cantik. Kes naik kan? Apa semua, orang nak buang sampah pun, kita nak tengok plastik sampah pun takut kan? Sebabnya virus kan? Apa semua. Tapi pasaran naik. Ingat, bulan 3 tahun lepas, US 500 mencanak-canak naik. Tak kena sentimen, tak kena fundamental. Bank pusat masuk dan 23 Mac dan masuk dan cuba untuk tingkatkan liquidation, kecairan pasar. Kita nampak market naik. Ni yang berlaku pada waktu ni. Masa wave 1 tu betul ke dia bagus? Tu yang cerita wave 1. Ini contoh dia. Tapi US ni. Masa ni. Masa wave 1 kat sini. Masa wave 1 ni kan. Daripada bulan 3. Betul ke bagus? Bagus, makin naik.
Tapi news tak bagus. News tak bagus waktu tu. Masuk wave 1. Anda boleh tengok headline news, anda buka. Sebab itu jangan percaya dengan news. Jangan percaya. Kalau kita ikut news pada waktu tu, anda duduk cari sell. Kita dalam seksi kita ni, saya tengah tiap hari jerit. Kita nak buy, cari buy. Dari sini kita nak cari buy. Sini baru kita dapat masuk. Ya, ada yang sempat masuk sini, ada yang sempat masuk sini. Kita mencari buy, ingat tak? Tahun lepas. Tu yang kita buat kan. Orang semua duk cari sell. Kita masa tengah sell ni kita cari buy. Sama macam Bitcoin tadi. Kan masa dia naik baru sibuk nak buy. Kita nak buy waktu dia tengah mencanak, menjunam jatuh tu, kita tengah cari mana kita nak masuk. Kena magic naik. Kenapa dia naik? Jadi masa wave 1 news tak kena. Itu adalah sifat dia. Itulah sifat dalam pasaran. Kita hari-hari cari buy index. Market tengah jatuh, orang kita nak cari buy. Hari-hari kita nak cari buy. Market waktu Disember 2019 tu market ke atas tu kan. 2019 kalau kita ambil Fibonacci, tengok ni 2019 ni adalah S&P 500. Okey, ni adalah dia S&P 500. Okey, struktur kawasan sini Kalau kita lihat kepada Fibo dia, kawasan ini adalah 100%. Kawasan tu. Kawasan ini. Dia dah sampai 161. Lepas tu kita extend. Ni. Kalau kita ambil dia punya full ni adalah kosong. Okey, kenapa kita duk extend? Nampak tak ni dia? Nampak tak? Kenapa kita extend? Nampak tak saya extend ni? Ini jadi, instead of sebelum ni kita letak 3, 4 kan? Ingat tak? Kita nampak 1618 momentum dalam satu structure. Nampak tak? Ini cuma satu structure. Boleh tak? Ni maksud saya. Ni adalah satu. Daripada awal satu, dua. Ini masa housing bubble. Ini masih satu. Ini masih tiga. Ini masih satu structure. Kita ada reset kat sini. Ya, di mana itu adalah internal. Maksudnya kita masih dalam wave 3. Sebab itu jangan short index. Anda buat apa pun, kita dalam, there will be time bila market jatuh macam ni nanti, anda akan dengar orang duk kata dunia nak kiamat. Ingat tak masa waktu ini apa keluar dekat New York Times? Financial market dijangka akan lumpuh. Ingat? Sebab berita macam tu sells. Orang beli news macam tu. Saya bagi contoh. Manusia ni, kita akan lekat dengan kataan negatif. Anda akan suka nak fikirkan benda lari daripada kalau saya bagi contoh. Semua standby. Okey, dengar ni Jangan fikir pasal gajah. Dah. Apa yang anda sedang fikirkan? Gajah. Faham?
headline yang start dengan perkataan negatif akan menarik minat orang untuk nak baca. Boleh? Itu sifat manusia. Indeks. Saya dah fikir indeks. Indeks gajah. Saya tengah fikir indeks gajah. Itu manusia. Itu manusia. Bila kita start dengan something yang negatif, itu akan menyebabkan orang, itu menarik minat. Itu akan conjure satu image dalam otak kita yang kita cuba, cara kita main headline. Saya tukang tulis headline dulu, yang kalau ada dengar macam keluar news kan, orang sebut apa kan, tukang fikir apalah headline nak letak kat situ dalam. Tapi itulah memang dia. Itu memang dia. Jadi bila benda negatif macam ni, dan bila keluar news negatif macam tu, manusia tertarik dengan cerita negatif. Sebagai trader, anda dah tahu benda ni. Gunakan, kenapa kita nak tahu benda-benda apa Zul cerita gajah? Sebab saya nak anda lawan naluri kita. Trading dan naluri adalah benda yang tak dapat nak pergi sama. Boleh pakai. Tapi ada study yang mengatakan kalau headline kata market crash, sebenarnya market tengah nak rebound sebenarnya. Betul? Tengoklah news waktu ni jadi kan. Waktu ni jadi, buka semua newspaper. Waktu dia tengah bounce dekat bawah ni, keluar market crash. Dow Jones jatuh paling buruk dalam sejarah. Ni waktu sini. Dow Jones jatuh paling buruk dalam sejarah sejak 200 tahun. Ni kat sini. 3,000 mata ke berapa? Waktu tu ada buy. Ya. Dia something yang dalam otak kita dia panggil amigdala. Saya ambil psikologi. Kalau nak cerita psikologi sampai besok pun boleh. Tak apa. Nanti kita cerita benda tu. Okay. Jadi the thing is, dalam lekuk satu, that is when your anda akan berlawan dengan anda punya naluri ya. Apa Zul duk suruh buy? Benda ni jatuh. Kan? Sebab kita nampak yen pair, dolar start jatuh waktu ni. Semua start naik sebab itu saya duk cari buy. Waktu ni March, kalau anda tengok berapa hari bulan dia, ni kecil sikit, 23, 20 lebih March, saya nampak benda ni. Saya tengah tengok benda ni. 23 March. Orang start masuk market. Macam apa? Orang start masuk market, lepas tu orang start membelanjakan, keluar daripada cash dia. Waktu ni. Kalau kita nampak ini masih naik, anda nampak USD JPY dekat sini masih jatuh pada waktu tu. Pada waktu tu, March ni, kalau anda nampak USD JPY ni, kalau USD JPY masih naik pada waktu ni, saya takkan suruh beli indeks. Tapi UJ naik bang, betul. Sebab itu adalah flight to quality. Orang tak nak beli apa-apa, orang simpan duit. Belum Pian. Anda dengar cerita yang market jatuh teruk, besok tu kita cari support. Tapi memang benda tu pun. Okey, lekuk 2 adalah pembetulan untuk lekuk 1 tetapi tidak melangkaui permulaan, tak melalui permulaan, dan lazimnya dibentuk oleh struktur pembetulan 3 ataupun ingat ni, lazimnya dibentuk oleh simple correction. Sama ada A, B dan C, sama ada zigzag, flat, itu masanya dalam wave 2. Itu lazimnya wave 2.
Jadi wave 2 kita ambil Fibo retracement untuk wave 1, lazimnya melangkaui 0.5. Boleh tak dia sikit saja. Paling kurang adalah untuk kita menjangka 382. Boleh tak kurang daripada tu? Boleh. 146. Tapi untuk kita analisa, kita akan letakkan 0.5. Flight to quality tu adalah salah satu sifat dalam US dollar. Benda yang kita tahu bila tak ada benda lain yang berguna untuk nak pegang, nak jadi reta. Ada pegang tanah anda hilang harga. Ada beli properti, ada berlabur properti, market nak jatuh ni. Anda jual properti anda pegang cash. Nak beli properti lain belum. Itu flight to quality. Itu flight to quality. Anda pegang cash dan US dollar mempunyai sifat berkenaan disebabkan oleh ekonomi US dan US sebagai superpower, sebagai tentera punya superpower. Kalau perang pun dia menang. Kita nak cerita macam mana kan? Anda tak suka ke, anda suka ke US, kalau perang dia menang. Itu dia. Okey. Ini adalah untuk wave 2. Yang ketiga adalah wave 3. Wave 3 lazimnya anda akan nampak mother candle lah, anda nampak gap lah, anda nampak yang mencanak macam ni. Tiap kali anda nampak chart yang mencanak, yang macam ni, ini wave 3. Anda nampak dia mencanak macam ni, ini wave 3. Dalam-dalam ni ada wave 3. Anda nampak mencanak-canak ni tu wave 3. Anda nampak yang mana lagi? 1 hour US ni kan. Nampak dia mencanak-canak. Tu wave 3 dalam ni. History pattern dollar index. Yes, because people are going for investment. Kitaran cash dollar dalam dunia, we are talking about few trillions. But it always goes somewhere kan. Untuk membeli something. Tapi you don't see market sentiasa crash. You are looking at this. Sebab itu dollar punya pattern, kita punya tu kan. You are looking at this. Ni dollar. Bukan ni. Banyak sangat buka. Sebab tu anda tengok dolar. Mana dia? Ni. Dolar kan. Dolar, yes. Cycle dia ke bawah. Ni adalah dolar. Dolar. Cycle dia masa ini. Cycle dia ke bawah. Kita ada high, low, low high, low low. So we are in downward cycle. Because it always, kalau anda nampak Dow Jones ni trend ke bawah, percayalah ini akan ke atas. Faham tak Bian? The money is always used to buy something. Ingat ada duality. Jadi cash, kalau nampak ekonomi naik, anda tukar cash kepada something. That's why as the major currency, the trend is downward. The trend is downward. Ini. Saya melihat this thing dalam trend besar dia. I'm looking at this thing untuk US dollar. Ke bawah. I'm looking at this secara besar untuk dolar. Ke bawah. Flight to quality maksudnya flight to quality maksudnya anda senang nak gunakan benda tu untuk
anda nak jadikan something else, liquidity. Faham tak? Benda paling liquid adalah cash. Tapi tak semua cash mempunyai liquidity yang sama. Ringgit, ingat tak masa ringgit jatuh, kita nak keluar negara pun anda kena bawa US dollar. Sebab itu US dollar mempunyai sifat flight to quality. Itu maksud dia. Ya? Bila kita ada prosperity, kita ada market yang bagus, dunia yang bagus, kita nampak dolar tak naik. Itu flight, itu nak kata liquidity only, no, tapi the term is flight to quality. Term yang betul dia adalah flight to quality. So kita boleh gunakan US dollar tu untuk apa-apa, tukar apa-apa senang. Kalau anda bawa bar gold, anda nak beli gula-gula hex 5 biji, takkan nak kikis gold tu. Gold juga mempunyai sifat sebagai kualiti, pegangan harta, aset kualiti. Itu adalah kepada apa dia panggil, aset, apa nama? Saya otak tak jalan dah petang-petang. List of apa, jadi itu gold. Tetapi untuk anda tak dapat gunakan gold tu untuk nak beli nasi kandar Din maju, kecuali anda bagi tahu kat Din, ni gold 5 gram, kontrak setahun, tu boleh lah. Tapi kalau anda bawa US dollar, anda boleh tukar-tukar dia. Tu sifat gold, retention value. Tapi when it too much, orang nak pegang cash. Too much. Sebab masalah dengan simpan gold ni adalah kepada safety. Safety. Nak simpan dia, safety, itu masalah. Okay. Jadi the trend is down. The trend is down. Ada yang kata the dollar uptrend. Bigger picture is down. Kita ada high, low, low, high, low, low yang tak lengkap lagi. Sejak daripada tahun 2017, we are still looking down. That's the turning point, 2017, December. Okay, jadi wave 3 biasanya kita nampak mother candle dan lain-lain. Lazimnya wave 3 adalah 1618 sehingga lebih-lebih lagi pun boleh. 4261, 6236 ke apa ke atas. Saya tak akan jangka wave 3 habis kat mana. Tapi kalau kita jangka wave 3, kalau kita wave 3 dalam 3, saya akan jangka 1618. Kalau wave 3 dalam 1 atau 5, ataupun A, ataupun C, saya akan letakkan 1.236. Ini cuma untuk analisa. Tetapi, kalau dia adalah, maksudnya kita tarik daripada Fibo 1 dan 2. Kalau dia 3 dalam 3, saya akan letak 1618. Cycle sisa berapa tahun? Tak tahu. It's hampir mustahil nak kata time. But kalau kita lihat kepada time punya ni, kita masih ada few more years untuk kelemahan. It's hard untuk kita katakan sisa berapa tahun. Yang kita dapat tahu adalah paling lama US dollar kuat sebelum ni adalah 8.8 tahun. Ini je yang kita dapat simpulkan. Paling lama dia kuat adalah dari tempoh 92 sampai 2001. Ni 8.8 tahun. Jadi itu dah berlaku kat sini, kenaikan yang ini. Jadi kalau dia nak kuat lagi, itu dah break record. Jadi the higher probability adalah untuk dia turun. Itu je. Paling lama dia jatuh sebelum ni adalah selama ni 7.6 tahun. Jadi kita masih berbaki 2 tahun untuk dia jatuh. Ni sebi. Tu tulis tu 4.7 tahun cycle ke bawah dia. So masih berbaki 2 tahun. 1.9 lah. 1.9. Masih ke bawah. Masih berbaki 1.9 ke bawah. Tu yang kita tengok lah.
Chart ni kan ada dalam Discord tu. Yes, at least saya lihat kepada dia sampai dalam box ini, at least. Dan kalau dia nak kuat lagi pun dia sampai dalam box ni. Maksudnya saya melihat dia buat lower low ni dalam tempoh 1.9 tahun. Dan dia decide ini sebagai lower high dan lower low. Dan kita ada 1, 2, 3, faham tak? 3, 4 and 5 before we see the bounce. 1, 2 dan 3. Itu maksud saya. Itu maksud saya. I'm still looking at that lah. Itu apa yang ditunjukkan oleh chart. So, saya ikut itu je lah. Kalau chart dia cerita lain, dan kita cerita lain. Tapi itulah yang ditunjukkan oleh time, oleh period. Itu yang kita nampak sekarang lah. Okey, wave 3, lazimnya adalah mencecah 1618. Mencecah. Lekuk 4 correction yang sikit tak masuk 1. Adalah biasanya volume dia lebih rendah berbanding dengan lekuk 3. Kita akan nampak biasanya correction tidak lebih daripada 50% kalau kita ambil Fibo retracement. Itu lekuk wave 4, lazimnya 23.6 lazimnya. Dan lekuk 5 biasanya berakhir dengan divergence. Itu dia. Okay, itulah untuk wave 5. Itulah untuk motif. Lain daripada tu, wave 5 ada 3 cara kira. Sama ada sama panjang dengan wave 1. Maksudnya anda tengah tengok chart ni, anda tengok, oh ni dah start wave 5 ni. Kat mana dia habis, either dia sama panjang dengan wave 1, ataupun kita ambil Fibo retracement, kiri ke kanan, dan dia terbalik, 123.6. Ataupun kita ambil Fibo extension, 3/4, dan dia habis 618. Itu 3 cara untuk kira wave ni. Wave 5 ni, payah nak kira dia. Okey? Itu adalah wave 5. Mana dia punya extension? Oh, kat depan. Okey. Ni yang ramai masih susah nak dapat konsep dia. Extension. Ini tadi motif biasa. Extension berlaku antara salah satu. Sama ada wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Ini extension dalam wave 3. Ini lazim berlaku dalam saham, dalam currency. Tapi anda biasanya kalau kita nampak satu pertukaran trend daripada satu fractal yang besar, anda biasanya nampak wave 1 yang extend. Biasanya macam ni. Wave 1 yang extend. Saya tengah tengok benda ni, kemungkinan untuk benda ni berlaku. Wave 1 yang extend. 5 minit ni. Okay. Maksudnya, dalam ni, ada dia punya yang buat 1618. Dalam ni. Ada yang buat 1618. Ataupun, dia punya lekuk-lekuk ni melangkaui 5. 9, 13, 17, 21. Dia banyak-banyak lekuk. Lekuk dia tak bertindih. Dia naik. Tu adalah tanda extension. Trend yang kuat lah maksudnya. Dan salah satu lagi, RSI dia pun membuat high. Turun, high lagi. Turun, high lagi. Macam mesin jantung. Sama. Itu extension. Okay. Macam mana kita tahu dia habis? Dia thread. Ni baru berlaku. Thread. Dia buat macam ni. Dan kita kata wave tu habis. Dan satu lagi adalah extension dalam wave 5. Wave 5 panjang. Wave 3 tak boleh balik pendek. Okay, wave 5 panjang biasanya dekat precious metal, gold, silver, komoditi minyak. Kadang-kadang kita nampak wave 5 yang panjang macam ni. Macam tu, yes, Q4 ni. Betul kan? Kena bye-bye lagi.
Okey, itu adalah untuk extension. Dan last sekali, kita panggil dia sebagai diagonal. Diagonal adalah apabila kita nampak salah satu daripada hukum tadi terbatal. Sama ada kita tak nampak apa-apa extension ataupun wave 4 masuk 1. Tu biasanya. Dan extension diagonal berlaku sama ada dalam wave 1 ataupun A dalam zigzag ataupun 5 ataupun C dalam zigzag. Itu extension. Anda akan dapati RSI dia pun meriah. RSI dia pun meriah. Dan salah satu kadang-kadang dalam diagonal ni wave 5 dia tak ada divergence. Satu lagi clue dia, wave 3 ni tak ada divergence. Kalau anda tengok kecil kan, tak ada divergence. RSI dia cantik macam ni. Sama juga 5, macam ni. Tak ada divergence. Tu tanda-tanda untuk diagonal. Itu tanda-tanda dia membuat diagonal. Diagonal boleh dibentuk oleh 5, 3, 5, 3, 5 macam yang biasa. Maksudnya 5, 3, 5, 3, 5 ataupun 3, 3, 3, 3 dan 3. Pecahan dalam ni 3, pecahan dalam ni 3, pecahan dalam ni 3, pecahan dalam ni 3, pecahan dalam ni 3. Itu adalah diagonal. Okey. Itulah untuk struktur motif. Tiga bentuk untuk yang motif. Yang pertama adalah motif biasa. Motif dengan extension. Salah satu extend. Anda tak dapat extend tiga-tiga. Satu sahaja. Anda kena pilih mana satu. Itu sains dia. Itu yang trik dia dalam buat alien wave sebenarnya. Kalau anda tengah lukis untuk motif, ini benda yang paling susah nak buat. Bukan korektif. Ini benda paling susah nak buat. Motif dengan extension. Dalam otak anda lekat satu. Satu saja extend. Jangan extend tiga-tiga. Pelik rupa catur. Okey, dan last sekali diagonal, sama ada leading ataupun ending. Itulah tiga bentuk motif dan itulah tiga bentuk trending move. Itulah tiga bentuk trending move. Hari ini kita cover yang ni dahulu. Besok kita akan cover kepada corrective structure. Fahamkan yang tiga-tiga ni dahulu. Fahamkan motif dengan korektif. Dan barulah anda cuba untuk relatekan dia kepada market dynamic. Paling susah, yes. Paling susah. Serius. Betul. Nampak? Bila sebut paling susah kan? Benda negatif. Dia akan terlalu susah sangat. Saya katakan nanti dia tak senang. Orang fikir senang. Jadi dia adalah yang tak senang. Dia tak senang. Pian, dia tak senang. Fikir senang. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada jam 8 nanti untuk analisa pasaran, labur dalam satu sistem, gagangkan sistem anda, fahamkan struktur asas tadi. Benda-benda ni banyak kita gunakan dalam analisa pasaran serta anda pakai teknik apa pun, anda faham yang ni, insya-Allah dia membantu anda. Tak kisah teknik apa pun. Labur satu sistem, gagangkan sekarang anda. Jumpa lagi pada jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.